InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Alhamdulillah, dengan keadaan yang baik, insya-Allah. Walaupun kita mendengar berbagai berita, berbagai cerita yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dunia, yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa semasa, sama ada yang di dalam tempat kita ataupun di sekitar Nusantara, dan insya-Allah sehinggalah kepada dunia. Pada malam ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan satu tajuk yang agak panas. Tetapi saya akan cuba bawa satu perkongsian yang melibatkan tentang apa yang berlaku di depan kita, yang kita nampak Israel dengan Iran, kita nampak. Yang kita nampak ialah Iran menyerang Israel. Yang kita nampak ialah Hizbullah bertembung dengan tentera Israel. Yang kita nampak pada masa yang sama Israel menyerang Hamas yang ada di Gaza, dan juga yang berada di kita tengok kawan-kawan kita, sahabat Palestin yang berada di tebing barat. Jadi ini adalah antara peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku, yang hangat, yang berlaku di hadapan kita, yang mana mungkin sebahagian daripada kita berada dalam keadaan faham sebagaimana yang ada pada berita-berita yang ada, dan sebahagian daripada kita memang mengkaji, dan sebahagian daripada kita memang mengikuti apa yang telah kita cuba sampaikan. Jadi pada malam ni insya-Allah saya cubalah untuk nak cuba hubungkan, ikatkan peristiwa-peristiwa yang berada di depan kita ni dengan satu kacamata yang lahir daripada kajian-kajian yang kita buat, sama ada mengikut apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, dan juga pandangan-pandangan para pengkaji. Begitu juga dengan apa yang ada di dalam kita kata isyarat-isyarat ataupun ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita mengikut apa yang tersirat pada makna-makna Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ni mungkin tak sempat habis kita nak bincang. Senario kalau habis alhamdulillah, kan saya cuba habiskan juga kalau boleh. Kalau tak habis, dan kita akan cuba sambunglah. Dan sebab perbincangan ni saya suka mulakan dengan suatu yang asas, kemudian lepas tu kita pergi kepada dia punya cabang-cabang dia, pecah-pecahan. Doakanlah mudah-mudahan suara dan sebagainya Allah izin baik. Mudah-mudahan
line juga baik, tidak ada gangguan-gangguan. Sebab kita mendapati banyak gangguan akhir-akhir ni. Bismillah. Baik, saya nak mulakan dengan semua peristiwa yang kita nampak sekarang ni. Sama ada peristiwa itu peristiwa di luar negara atau di dalam negara, semuanya ada kaitan. Biiznillah, dengan izin Allah, semuanya ada kaitan. Kalau perkara itu besar. Kalau perkara yang kecil, maka kita dapat dia mungkin peristiwa-peristiwa terpencil. Tapi sekiranya perkara itu besar dan meliputi kita kata awam, orang ramai nampak semua fokus sebagainya, maka itu adalah perkara yang besar dan perkara itu dirancang. Dan perancang ini orang yang bukan sebarang. Dan perancang ini dia berkaitan dengan perancangan musuh Allah, iaitu mereka yang menguasai sekarang di dalam pemerintahan Jabarian, Mulkan Jabarian. Dan perancangan yang satu lagi sebenarnya yang lebih besar lagi, yang lebih hebat ialah perancangan Allah. Jadi perancangan Allah ini adalah perancangan yang terbaik, yang tak dapat dikalahkan oleh mana-mana perancang-perancang. Jadi insya-Allah kita akan tengok. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita membuka tembok-tembok yang ada di depan kita ni, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, yang penting saya nak highlight. Saya nak tekankan di sini ialah berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya baca supaya kita boleh hadam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Innallaha yab'asu li hadhihi al-ummah ala kulli ala ra'sin kulli mi'ata sanah man yujadidu laha dinaha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, innallaha yab'asu li hadhihi al-ummah, Allah akan membangkitkan daripada umat ini, iaitu mereka yang akan ataupun orang-orang yang akan mentajdidkan agamanya. Allah akan membangkitkan pada umat ini di atas setiap 100 tahun. Dan mereka yang akan membangkitkan, kita kata agama ini, agama. Man yujaddidu laha dinaha. Jadi hadis ini sebagai mukadimah. Dan hadis ini kenapa saya bawakan sebagai mukadimah hadis ini? Kerana hadis inilah yang akan menjadi kita kata kesimpulan, dan juga yang menjadi sebagai introduction. Kesimpulan di akhir dan juga introduction kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi kalau kita buat kajian, yang ini ramai orang buat kajian. Banyak kajian dibuat. Tetapi kajian-kajian yang dibuat itu terputus daripada Al-Quran ataupun terputus daripada hadis. Walaupun dia baca hadis, tapi dia terputus daripada hadis. Jadi kita tak mau kita terputus daripada hadis. Dan hadis yang paling penting untuk kita sama-sama rasa pada hari ini ialah hadis tentang kebangkitan. Kenapa tentang kebangkitan ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap 100 tahun pasti akan ada kebangkitan. Pasti akan ada kebangkitan. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini dah 100 tahun. Kalau ikut tahun hijrah, hijriah. Jadi pada tahun 1342 hijriah, di mana Allah menggambarkan tentang perancangan jahat yang dirancang. Cuba tengok ayat 13, surah 13 ayat surah 14. Surah 13 ayat 42. Surah 13 ayat 42. Saya bacakan. Jadi surah 13 ayat 42 ini, Allah menggambarkan kepada kita berkenaan dengan makar jahat. Makar jahat. Saya nak mulakan dengan ayat ini sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Maka bagaimana makar jahat oleh orang-orang jahat tadi yang telah menjatuhkan Utsmaniyah. Yang telah menjatuhkan Utsmaniyah, Allah menggambarkan waqad makaral ladzina min qablihim falillahi makru jami'ah ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbadda.
Allah gambarkan dalam surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 42, iaitu menyamakan dengan tahun di mana kejatuhan Osmaniyah 1342 Hijriah ataupun 1924. Jadi, dan sesungguhnya orang kafir yang sebelumnya mereka itu telah melancarkan perancangan jahat. Jadi pada tahun kejatuhan Osmaniyah tu dah lancar perancangan jahat. Hanya Allah menyebut tentang makar, perancangan jahat mereka itu. Dan kemudian Allah menggambarkan falillahil makru jami'ah, dan pada Allah itulah perancangan yang jahat yang menyeluruh. Maknanya perancangan jahat tu akan menguasai perancangan jahat musuh, perancangan jahat makhluk. Jadi jami'ah, dia menguasai semua. Jadi pada tahun itu jatuhnya khilafah dengan dipecatnya khilafah Islam, Osmaniyah habis jatuh, kita kata Ottoman Empire. Jadi Allah gambarkan jangan bimbang sebab Allah SWT merancang, dan perancangan Allah itu adalah perancangan yang jami'an, perancangan yang menyeluruh. Jadi Nabi kata 100 tahun 1442. Tadi 1342, surah Ar-Ra'du ayat 42. Sekarang ayat surah apa? Surah Ibrahim ayat 42. Jadi 1442 pula adalah cukup 100 tahun Hijriah. Kita tengok apa Allah pesan dalam Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'lamuz zalimun innama yuakhiruhum liyaumi tashkhatu fihi al-absar. Jadi Allah gambarkan 100 tahun ni, Allah gambarkan sebenarnya Allah tak lupa. Jangan kamu menyangkakan Allah ni lupa, lalai tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi maknanya dah 100 tahun ni, kenapa tak bangkit-bangkit ni? Kenapa tak bangkit-bangkit? Allah nak sebut kat sini. Yang tersuratnya, jangan kamu sangka Allah lalai. Kejahatan-kejahatan mereka tu sepanjang 100 tahun ni, Allah tak lalai. Tapi innama yuakhiruhum, Allah SWT nak melambatkan kepada mereka balasan. Maksudnya Allah nak habiskan mereka ni, tapi dilambatkan, yuakhiruhum. Jadi Allah kata Allah melambatkan ke atas mereka itu, pada hari yang mana pada hari itu terbeliak mata pemandangan mereka, mata terbeliak kaku. Maknanya kalau ke akhirat tu memang terbeliaklah tengok azab Allah. Tapi kalau yang tersirat di dunia ni pula, mereka ni melihat kekalahan yang hebat sehingga terbeliak matanya ataupun terkaku, tak sangka boleh kalah. Umat Islam yang kerdil ni, umat Islam yang nampak macam tak ada apa-apa ni, boleh menang. Kami yang banyak je musuh tadilah. Musuh yang banyak, yang ramai, dengan Yahudinya, dengan Dajjal, dengan teknologinya, dengan gabungan NATO-nya, dengan gabungan Rusianya, dengan gabungan, kita kata dari tentera dari belakang, China dan sebagainya. Bismillah. Tak sangka boleh menang, terbeliak mata dia. Jadi Allah gambarkan sini, jangan kamu sangka Allah lalai terhadap apa yang mereka buat ni, yang jahat-jahat ni. Dia boleh kontrol ekonomi, dia kontrol kesihatan, dia kontrol kehidupan, dia kontrol semua. Jangan ingat Allah lalai, Allah tak kisah, Allah tak tahu, jangan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma. Jangan kamu sangka Allah ni lalai daripada apa yang mereka ya'mal, yang berbuat. Orang-orang zalim itu, maka Allah kata sebenarnya Allah nak Allah melambatkan, Allah sengaja tangguh. Kebangkitan itu sepatutnya 1442 2022 Masehi, tapi Allah tangguh. Allah kata innama yuakhiru, Allah mahu melambatkan sehinggalah pada satu masa, satu hari di mana akan terbeliak mata mereka, kaku, terpegun memandang kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam pada masa itu. Jadi, ini satu benda yang kita nak tahu, kita nak rasa. Ya, sebab itulah sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya ke arah kemenangan Islam. Ke arah kemenangan Islam. Tapi siapa yang menang? Iran ke nak menang? Bukan, jangan sebut Iran lagi. Jangan sebut siapa-siapa lagi. Tapi Allah nak bagi Islam menang. Baik. Dan sebab itulah, dan Allah SWT menggambarkan di dalam ayat-ayatnya, dan kita teruslah kepada peringatan Allah pada tahun ini. Tahun inilah kita tengok yang sedang berlaku ni. Kalau kita nak urai panjang-panjang, nanti saya dah pernah urai dah benda ni panjang lah, saya urai sebelum ni. Cuba tengoklah kuliah-kuliah yang lepas. Jadi sebab sini, sekarang ni kita tengok apa yang berlaku ni. Yang sampai peringkat
kita melihat melibatkan peperangan yang asalnya sedikit kecil aja peperangannya, tapi dia menjadi besar. Asalnya peperangannya tak ada apa-apa. Kata Netanyahu, kita boleh kalahkan dalam masa berapa hari je habislah Hamas ni. Dia kata Hamas ni habis. Seminggu habis. Tapi sampai setahun tak habis. Sampai setahun tak habis. Jadi nak sebut kat sini, Allah memperingatkan kepada kita. Dan pada tahun 1446 ini, 1446 Hijriah ini, sesuai dengan apa yang Allah gambarkan dalam surah Ibrahim ayat 42, ayat 46. Iaitu berkenaan mereka akan melaksanakan perancangan mereka yang hebat. Maknanya, bila Nabi SAW menggambarkan akan berlaku kemuncak kepada kita kata fitnah, di mana Dajjal akan keluar, tentu Dajjal akan maksimum. Dia akan gunakan macam-macam, maksimum. Tetapi di sinilah Allah gambarkan dalam tahun ini mereka akan menggunakan maksimum, tetapi tidak terlepas daripada perancangan Allah. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum. Dan sungguh-sungguh mereka itu melakukan perancangan jahat. Makaru makrahum, mereka melakukan perancangan jahat. Menyeluruhlah. Jadi saya akan cerita sikit. Kita akan compilekan malam ni perancangan jahatnya. Wa 'indallah, tetapi di sisi Allah itu makruhum, dan perancangan jahat untuk mereka. Jadi nak sebut kat sini, mereka buat perancangan jahat hebat macam-macam, tapi Allah juga buat perancangan jahat untuk mereka. Ni saya akan cerita last. Apa perancangan Allah ni kita akan cerita last. Jadi kita cerita ni apa perancangan jahat mereka. Yang kita nampak ni semua ni, kan, yang kita nampak contohnya perang-perang ni, ekonomi lah, masalah ekonomi, masalah bencana alam, masalah macam-macam ni, ini adalah perancangan jahat mereka yang mereka sedang buat. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Palestin sekarang ini, yang kita nampak macam Iran perang dengan Israel, macam Israel lawan Hizbullah, begitu juga akan ada NATO-nya, akan ada US-nya, akan ada Rusia-nya, akan ada China-nya. Begitu juga akan ada negara-negara Arab akan berperang semua. Semua negara Arab akan perang ni. Jangan main-main. Semua negara Arab akan perang. Jadi kita lihat, macam seolah-olah semua perang ni macam terasing. Tak, dia tidak terasing. Dia tidak terasing. Sebab tu Nabi menggambarkan kepada kita satu petunjuk yang penting. Apa kata Rasulullah SAW? Al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah satu sistem. Satu sistem. Jadi bila disebut waqad makaru makrahum, sungguh-sungguh mereka merancang perancangan jahat. Mereka merancang perancangan jahat itu. Jadi bila disebut perancangan jahat itu, jangan kita tengok Zionis. Yang Amerika. Yang bahagian perang. Yang bahagian kesihatan pula WHO. WEF, ekonomi. Nampak macam lain-lain. Tapi sebenarnya Nabi gambarkan al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Millatu wahidah, satu sistemnya. Maknanya yang nampak perang, yang nampak kesihatan, yang nampak ekonomi, yang nampak cuaca, yang nampak semua ni, yang kita nampak tadi tu, rupa-rupanya millatu wahidah. Millatu wahidah ni Nabi sebut, iaitu merupakan satu perancangan, satu sistem yang menyeluruh, yang digabungkan. Siapa kata dia? Itulah kemuncak fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi bila kita buat analisa, kalau analisa kita tu tidak sampai kepada perancangan jahat syaitan, perancangan jahat iblis, perancangan jahat Al-Masih Dajjal, maka kita akan nampak perancangan jahat tadi itu terpisah-pisah. Maka kita pun rasa, macam mana nak buat ni? Rupa-rupanya semua tu millatu wahidah. Al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah satu sistem, satu perancangan. Kita kena nampak, ini adalah metodologi macam mana Nabi mengajar kita untuk melihat waqi', untuk melihat realiti yang ada. Jangan hanya melihat satu realiti itu terpisah-pisah. Nabi kata, semua tu belakangnya iblis, belakangnya syaitan, belakangnya ada Al-Masih Dajjal. Kalau orang Kristian panggil Antichrist. Kalau kita panggil Al-Masih Dajjal. Kalau Yahudi panggil Malik Messiah, Raja Al-Masih. Jadi maknanya ada. Jadi kalau kita buat analisa terpisah-pisah,
sebab kita tidak ada panduan daripada hadis-hadis Nabi, tidak ada panduan daripada Al-Quran, maka pemandangan kita itu akan menjadi berkecamuk. Sehingga akhirnya yang timbul apa? Takut. Ketakutan. Akhirnya kita takut. Sepatutnya orang Islam ni berani, tapi rupanya Islam menjadi penakut. Kenapa? Kerana dia nampak macam musuh ni ramainya musuh. Hebatnya musuh. Kan? Kapal negara China kacau perairan kita. Tak kira lah yang namanya perairan Penang ke, perairan Sarawak ke, perairan Sabah ke. Kapal negara China datang, masuk. Jadi gangster nak bully. Kita tutup berita tu. Jangan sampai rakyat takut. Tutup. Bagi rakyat fikir benda lain. Benda apa? Tu ajaran sesat tu. Fikir ajaran sesat tu. Apa ajaran sesatnya? Jual restoran, ada guna air janggut. Ada guna air tapak kaki. Fikir yang tu lah. Tak payah fikir tengok. Apa dia kapal masuk. Kalau kapal masuk, kapal perang masuk. Kapal perang besar. Kita ni kerdil aja. Maka takut nanti rakyat. Tak payah fikir kan. Kemudian masuknya pendatang-pendatang tanpa izin. Kan, parti, PTI. Tak payah fikir. Isu ni tak payah fikir. Tak payah fikir. Kenapa? Fikir tu aja. Yang restoran bagi makan air janggut, air kuku, air entah apa-apa air. Fikir yang itulah. Fikir orang ni. Fikir tentang artis bercerai. Yang viral, artis bercerai. Dia bercerai talak 1 ke talak 10 ke. Dia bercerai tu, itu dia punya hal. Tak ada kepentingan kita pun. Tapi itulah yang diviralkan. Kita berfikir, artis ni pisah. Ada can lah aku nak tackle dia pula. Pula macam itu pula. Jadi kita dipecah-pecahkan pemikiran kita. Tidak berfokus kepada apa yang dirancang oleh penjahat nombor 1, iblis. Anak dia tu, Malik Mesayak ke, Dajjal, tenteranya. Kita tak nampak kekufuran. Ataupun kita tak nampak musuh itu adalah millatu wahidah. Al-kufur millatu wahidah. Tak nampak ada satu sistem. Kita nampak dia banyak-banyak. Jadi kita pun keliru. Jadi otak kita ni mudah dimain-mainkan. Macam bola ditendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Artis bercerai. Apa kita kisah hati bercerai ni? Kalau kita bapaknya, maknya, saudaranya tu entahlah nak kena nasihat dia. Tak ada kena-mengena pun. Dan bukan ada kesan apa pun. Jadi begitu juga dengan benda lain. Viral. Jadi kita sibuk. Zikir. Boleh tak boleh nak zikir? Sibuk. Padahal benda tu khilaf. Benda khilaf. Biarlah khilaf. Ada ulama' kata boleh. Ada ulama' kata tak boleh. Siapa yang kata boleh nak ikut hujah yang boleh, terpulanglah. Siapa yang kata nak ikut hujah tak boleh, terpulanglah. Kita berlapang dada. Semua ada hujah masing-masing. Khilaf. Benda pun namanya khilaf. Benda yang ada perselisihan pandangan ulama'. Dua-dua betul. Kita sibuk dengan benda-benda yang macam tu. Kita terlupa isu besar. Perkara besar. Ini contoh pemikiran. Jadi sebab tu, apa yang viral, kita kena hati-hati. Apa yang viral, kita kena hati-hati. Viral ni nak suruh kita tengok benda yang tak sepatutnya kita tengok. Yang sepatutnya kita tengok, apa yang Al-Quran kata, hadis kata. Apa yang kita lihat ulama' yang muktabar, yang mengkaji, yang berjuang. Mengatakan, kita kena fokus pada ni. Yang inilah kita fokus. Jangan fokus kepada, ada artis bercerai lah. Menang, dapat skor 3 biji lah. Orang Malaysia skor, orang negara luar negara tak skor, kita skor. Tengok dia skor, alhamdulillah lah, baguslah kita menang, alhamdulillah. Cukup lah, tak payah kita nak fikir pula. Jadi kita ni menjadi bola yang ditendang ke sana ke sini. Jadi penakut, pengecut sebab kita tidak faham akan bagaimana sebenarnya sepatutnya mental kita, hati kita, kehidupan kita perlu fokus kepada perjuangan. Fokus pada perjuangan. Apa sepatutnya yang kita buat sekarang? Jadi Allah gambarkan dalam ayat 14, surah 14 ayat 46. Surah Ibrahim ayat 46, iaitu Allah gambarkan tentang sungguh-sungguh makru makrahum,
mereka merancang perancangan-perancangan yang jahat. Salah satunya, nak menghayalkan kita dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Remeh-temeh, perkara remeh-temeh ni. Kita hayal, kita duk bercerita, habis masa kita. Padahal isu yang lebih besar, masalah yang lebih besar, qadiyah yang asasiyah yang lebih besar, kita buat tak tahu. Sedangkan Allah gambarkan wa indallah makruhum. Jadi hari ini nak sebut kat sini kan, perkara yang pertama kita nak kena tengok tentang apa yang mereka rancang, perancangan jahat tadi. Kerana kita ni ingat terpisah-pisah. Bila cerita Palestin tak ada kaitan dengan kan United Nation. Bila cerita Palestin tak ada kaitan dengan WHO. Bila sebut Palestin tidak ada kaitan dengan WEF, dengan IMF. Nanti kita cerita malam ni sikit lah. Kita akan cerita. Jadi bila kita betulkan semula pemandangan kita, cara kita melihat, cara kita berfikir, maka barulah kita menjadi mukmin yang qawiyun amin. Seorang yang kuat dan ada amanah. Maksudnya kuat, dia ada kekuatan, kemampuan. Amanah, dia melakukan perjuangan. Dia berjuang. Jadi kita ingat berjuang ni, boleh pergi semayang, dah berjuang dah. Boleh ajak orang pergi masjid, dah berjuang dah. Boleh bawa orang pergi umrah, pergi haji, dah berjuang. Kita ingat berjuang ni ibadah je. Udah baca sejuta kali istighfar sehari. Baca sejuta kali selawat sehari. Kita rasa kita dah berjuang dah. Padahal perjuangan yang sebenar bukan yang tu. Yang itu semua hanyalah persiapan-persiapan untuk membina kekuatan, bukan perjuangan. Perjuangan ialah kita menegakkan din Allah di atas muka bumi ini. Dan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah gambarkan, aku nak menjadikan orang yang akan menjadi wakil aku, wakil Allah, khalifah. Jadi kita kena tengok sungguh-sungguh ini. Barulah kita faham. Kalau tidak, kita akan keliru. Akhirnya kita akan duduk di dalam suasana macam bola. Dia tendang sana, kita pergi sana. Dia tendang belakang, kita pergi belakang. Kemana saja, di lambung, di sepak, di tanduk. Jadi macam bola. Jadi umat Islam hari ini jadi bola. Kenapa? Ikut apa yang ada pada viral video, viral clips. Kita tengok, perhati viral, sedangkan viral itu juga dirancang. Disebut sebagai sistem yang mereka rancang untuk bagaimana orang berfikir. Sedangkan di mana sepatutnya kita meletakkan pemikiran kita, kita kena meletakkan pemikiran kita kepada apa yang Al-Quran sebut, yang Al-Quran nak suruh kita fokus, apa yang hadis-hadis Nabi sebut, nak suruh kita fokus. Apa yang ulama-ulama yang mengkaji, bukan ulama yang mengkeji. Jadi hari ini ada ulama yang mengkaji. Dia mengkaji betul-betul, dia tengok sebagainya, realiti semasa macam mana, dia tengok macam mana umat sebagainya. Ada ulama yang kerja dia mengkeji je. Yang ini haram, yang ini wajib, yang ini harus, yang ini bid'ah. Dia mengkeji saja. Bismillah. Dia kata dia mengkaji, tapi rupanya yang dibuat dia mengkeji orang saja. Jadi sebab tu pada malam ni kita nak kena betulkan. Allah beriman dalam Quran surah 14 ayat 46, surah Ibrahim ayat 46, bagaimana tentang perancangan jahat. Dan perancangan jahat ini ialah ni tahun ni 1446 ni Allah ingatkan kita tentang perancangan jahat. Dan apakah perancangan jahat? Saya nak sebutkan yang besar dulu. Lepas tu baru pergi ke Palestin. Pergi ke Iran. Kalau kita cerita Iran, Palestin, kita tak nampak. Yang besar sekali apa? Sebagaimana yang saya sebut pada hari-hari yang lepas, iaitu mereka sebenarnya sedang memperbarui janji. Memperbarui janji, iaitu bai'ah di kalangan world leaders, iaitu kepimpinan-kepimpinan dunia yang duduk di bawah al-kufru millatu wahidah, yang duduk di bawah perancangan jahat musuh Islam. Jadi sebenarnya mereka sedang memperbarui bai'ah, memperbarui janji setia untuk berjuang. Itulah mereka buat pada 22 dan 23 hari bulan itu, Summit of the Future. Dipanggil sidang kemuncak, sidang kemuncak untuk masa depan. Maka apakah yang ada dalam Summit of the Future itu?
dalam Summit of the Future itu, dia punya inti dia ialah disebut Pact for the Future. Perjanjian, Pact for the Future, perjanjian untuk masa depan. Jadi seluruh kepimpinan dunia, world leaders di dalam General Assembly yang telah dibuat di United Nations di New York, di headquarters pada masa itu, fokus kepada satu perkara yang disebut sebagai Pact for the Future. Dan ini sebenarnya menjelaskan lagi apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah satu sistem je. Dia bukan ada banyak-banyak pecah. Yang nampak macam barat, yang nampak macam timur, yang nampak macam utara, selatan. Semua itu semua satu je. Al-kufru millatu wahidah. Jadi al-kufru millatu wahidah ini adalah merupakan satu apa dikata kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang kepimpinan mulkan jabarian, kepimpinan pemerintahan dan kita kata diktator dunia yang ada pada hari ini. Jadi sebab tu kita nak kena tengok kan, sebenarnya pada tahun ini mereka memperbaharui dia punya apa? Dia punya perjanjian. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka mahu 2024 ini sepatutnya mereka dah ambil seluruh dunia. Tetapi mereka terpaksa tangguh daripada tahun 2022, iaitu pada tahun 1442, 100 tahun daripada 1342, kejatuhan Osmaniyah. 1442 tu mereka patutnya dah menang, ataupun sepatutnya Islam menang, tetapi Allah izin ditangguhkan. Allah sebut tadi dalam ayat yang saya baca tadi, ditangguhkan tadi. Maka sekarang ini mereka mahu memperbaharui perjanjian-perjanjian. Jadi saya kira sebut yang ini. Yang ini penting ni. Sebelum kita cerita pasal Palestin, pasal Iran dan sebagainya, bila kita sebut yang ini, baru kita nampak yang tadi tu. Baru kita nampak, rupanya yang berlaku di Middle East hari ini ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai Pact for the Future. Pact for the Future. Jadi ini benda yang kita nak kena faham secara makro. Barulah kita menjadikan akli syar'iyah ataupun akal yang diasaskan oleh syarak, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi, serta juga huraian-huraian ulama' yang muktabar. Ulama' yang muktabar ni ulama' yang hidup bersama Quran dan hadis. Bukan yang cakap pasal hadis tapi dia tak beramal. Cakap pasal hadis, berair, berbuih-buih mulut dia cakap pasal hadis tapi tak beramal. Apa tanda tak beramal? Al-Quran, hadis Nabi perintah supaya kita bersatu padu, bersatu hati. Tiba-tiba kita berbincang berkenaan perpecahan. Bagaimana nak pecahkan sahabat kita ni dengan berbincang berkenaan khilafiyah. Benda yang khilaf dibincang semula, rakyat jadi confused. Macam mana ni, nak ikut mufti A ke ataupun nak ikut mufti B? Kenapa? Berbeza pandangan. Rakyat jadi kecamuk dah. Macam mana ni? Padahal dua-dua tu khilaf. Yang pandangan A tu dia ada hujah, pandangan B pun ada hujah. Jadi sepatutnya dia kata, pada pandangan kami begini. Pada pandangan kami beginilah yang sepatutnya. Tetapi ada pandangan lain yang begitu. Jadi bagi mereka yang nak bersama kami, alhamdulillah, inilah hujah kami. Bagi mereka yang nak bersama begitu, kami tak larang. Itu adalah pandangan yang berbeza. Patutnya macam tu. Ajar rakyat supaya bersatu hati. Ajar rakyat supaya tidak keji-mengkeji. Ajar rakyat supaya tidak berpecah. Tapi ulama' yang mementingkan diri mereka, pangkat mereka, gaji mereka, pangkat jusa, bukan main-main. Bukan main-main, pangkat jusa. Tak tahulah berapa ribu agaknya. Jadi dia duk cerita pasal macam mana orang ni salah. Betul lah orang tu ada salah pada pandangan dia. Tapi pada pandangan orang lain, pada pandangan ulama' lain, mufti lain, okey, tak ada apa. Benda tu harus. Benda tu harus. Jadi yang harus ni, yang dipertikaikan.
Jadi minta maaf no, saya tak sentuh siapa-siapa ni, jangan tulis siapa-siapa nama ni. Saya cuma nak betulkan supaya kita melihat yang aulawiyatnya apa. Yang aulawiyatnya ialah kita perlu kembali semula kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ketika mana musuh menyerang, musuh mengepung kita. Kita kena kepung serang ni, kita kena makan sekarang ni. Kita sedang diratah oleh musuh sekarang ni. Tapi kita masih lagi berfikir tentang khilafiyah. Benda yang berbeza pandangan. Takkan ada kesudahan. Dia hanya ada kesudahan apabila telah ada khilafah. Sudah ada Amirul Mukminin. Ia akan menyatakan bahawa pandangan negara ialah mengikut pandangan A. Atau mengikut pandangan B. Begitu. Barulah boleh bersatu. Ada Amirul Mukminin. Jadi ini perkara-perkara yang hari ini menghantui kehidupan umat. Sehingga umat hari ini berpecah belah. Sebab tu kita nak kena patah balik. Jangan sibuklah dengan viral video ni. Kan, minta maaf lah. Nampak macam bagus, viral, semua tengok. Kita buang masa kita. Buang masa kita tu haram hukumnya. Tak boleh buang masa. Baik. Kan ada orang berkata di fatwa baru. Baik. Nak sebut kat sini, maka perkara yang sedang berlaku ialah mereka sedang memperkukuhkan perancangan jahat mereka. Sebab tu Allah gambarkan peringatan pada surah 14 ayat 46. Bersamaan dengan 1446 Hijrah tahun kita hari ini, iaitu Allah gambarkan waqad makaru makrahum, dan mereka sungguh-sungguh melengkapkan, menjalankan, melaksanakan, menyempurnakan perancangan jahat mereka. Wa indallahi makruhum, dan di sisi Allah itu adanya perancangan jahat untuk mereka. Jadi apa perancangan jahat mereka? Tahun ini mereka telah membuat sidang kemuncak di mana ketua-ketua negara di dalam General Assembly United Nations. General Assembly United Nations yang berpusat di New York, mereka telah mengadakan Summit of the Future, sidang kemuncak untuk masa depan. Dan apakah dia punya inti? Semua kepimpinan dunia yang nak jadi pemimpin dunia, yang nak jadi Perdana Menteri, yang nak jadi Presiden, yang nak jadi Raja, yang nak jadi Menteri-Menteri, semua pemimpin dunia adopt a pact for the future. Mereka telah menerima satu bentuk perjanjian for the future, perjanjian untuk masa depan. Dan apakah perjanjian itu? Saya dah sebut dah semalam, saya ulang balik sebab saya nak bawa dia punya sampai kepada Palestin dan Iran ni. Dan apa dia? Iaitu mereka telah memasukkan yang pertama sekali global digital. Semua berjanji setia, kita nak kena tegakkan global digital compact, global digital compact, iaitu platform digital. Ni dia nak digital ID and digital currency, central bank digital currency, CBDC. Jadi kesihatan pun ada digital passport. Kalau untuk carbon, untuk apa ni kita kata alam sekitar dipanggil carbon passport. Dia ada carbon passport nanti. Ataupun kalau dia tak panggil pasport pun dipanggil, ada istilah dia nanti saya ingat. Jadi mana yang pertama sekali dia cerita berkenaan dengan apa nama digambar sebagai digital platform dan juga declaration of future generation. Ini nombor satu. Nombor satu tentang platform digital yang mana dia akan kontrol semua sekali, dan kemudian dia akan telah mengisytiharkan tentang adanya generasi masa depan. Apa generasi masa depan ni? Generasi masa depan ni termasuklah ada 6, dia pecahkan 6. Ni dekat United Nations yang detail dia tak tulis. Ni yang dia punya bila kita kaji ada 6. Jadi generasi masa depan ni ada 6 dari sudut kemanusiaan. Yang pertama human, manusia. Yang kedua mostly human, iaitu manusia tapi ada dah dalamnya itu chip, ada dah dalamnya itu nanobot, mRNA teknologi, nanoteknologi. Jadi dia dah ada dah nano yang boleh merubah apa? Merubah DNA dan RNA, itu disebut transhuman. Jadi nombor 3 transhuman. Transhuman ni maknanya
bila dia dah masukkan nanobot, bila dia dah masukkan nanoteknologi, mRNA, dia boleh mengubah DNA dan juga RNA. Apa benda DNA ni? DNA ni kita kata yang paling halus sekali lah dalam di badan kita ni, DNA ni. Itu bahasa orang putih kan, bahasa sains. Jadi DNA, bila DNA dan RNA boleh diubah dengan menggunakan CRISPR teknologi dipanggil. CRISPR teknologi ni ialah satu teknologi dia masuk dalam sel kita, dia pergi ke halus ke dalam DNA kita, dan dia boleh potong, dia boleh buat baru. Jadi bila berlakunya DNA yang diubah, RNA yang diubah, maka complete lah mereka menjadi transhuman. Jadi transhuman ni dari peringkat pula. Ini future generation ni. Ini benda yang dia declare. Lepas transhuman, dipanggil post-human. Post-human ni complete control by the system. Complete. Bukan dia semestinya kepala mungkin masih orang lagi, tapi ada lain-lain dah campur-campur dah. Lepas tu post-human plus. Post-human plus ni dia hybrid dengan binatang-binatang, nak bagi perfect human. Dia panggil perfect human. Apa sifat yang ada pada binatang, contohnya tiger, rimau, dia garang. Masukkan sifat-sifat rimau dalam dia jadi garang. Manusia yang garang, tak takut, berani mati, jadi dipanggil perfect soldier. Contohnya panggil post-human plus. Jadi ini future generation yang dia dah define, tapi di dalam carta United Nations tak tulis lah, detail tak tulis. Kalau itu detail orang marah. Tapi kita dedahkan malam ni. Kita dedahkan. Kemudian selepas itu, kan, God pula. Dia manusia jadi Tuhan. Itu cara ringkas. Jadi, leaders of the world telah berjanji setia untuk menerima, mengisytiharkan future generation. Ini antara benda yang mereka dah buat. Kemudian, the pact itu, perjanjian itu juga covers. Juga termasuklah dengan apa? Tentang peace and security. Nampak? Peace and security. Jadi, peace and security. Apa benda peace and security ni? Salah satunya perang. Jadi apa yang berlaku di Palestin hari ini, apa yang berlaku di Gaza hari ini, orang nampak macam Israel akan habis. Israel, kata analisa daripada Amerika, akan habis bila lawangan Iran habis dia. Lawangan Hamas pun tak boleh menang, lawangan Iran lagilah. Tapi kita tak tahu sebenarnya ke arah mana ala tuju peperangan ni. Saya akan cerita kejap lagi. Saya tak cerita sekarang. Sekarang nak cerita tentang maknanya bagian war ni, bila berlaku peperangan dan peperangan itu membesar, maka di situlah pact for the future akan masuk. Pact for the future akan masuk. Perjanjian masa depan masuk, iaitu untuk mempertahankan apa yang digambarkan sebagai peace and security. Peace and security. Nampak? Peace and security. Jadi nampak macam kan, Iran nak lawan dengan Israel. Memang betul Iran lawan Israel. Memang betul Hizbullah lawan dengan tentera Zionis. Bertembak-tembak, ada yang mati, ada tentera Zionis yang mati. Ramai yang mati. Bismillah. Tapi kita ingat ramai yang mati tu kan, kita ingat ramai yang mati tu baru mati ni tak. Sebelum ni dah kurang lebih 20,000 orang tentera Zionis mati dah sebelum ni. Kita tahu tak tahu je. Dah setahun dah. Tapi rakyat Palestin berapa mati? Dia kata 40,000. Dia kata, berita kata. Sebenarnya daripada kajian calculation daripada British, kita kata jurnalis, wartawan British dan juga mereka yang mengkaji tu, sekurang-kurangnya 200,000 dah mati dah dekat Gaza. Bukan 40,000, 200,000. Mungkin lebih, dia kata. Jadi sebenarnya ramai mati dah. Peperangan ni besar. Besar peperangan ni. Jadi nak sebutkan ini, bagaimana keadaan yang ada pada hari ini sebenarnya, kan, bila kita sebut tentang peperangan dalam pact for the future ini, dalam perjanjian untuk masa depan, dah ada apa yang disebut sebagai peace and security. Jadi sebenarnya, ke mana hala tuju yang kita nak nampak ni? Yang nak nampak ni, Iran nak lawan Israel ni.
Betul ke Iran lawan Israel? Kita nampak betul lah bom pergi sana, pergi sini sebagainya. Saya tak nak cerita lah berlakon tak berlakon. Cuma saya tak nak cerita tu. Kita nak cerita akhirnya akan pergi kepada kan, back for the future, iaitu war ini akan didamaikan. Akan didamaikan. Siapa yang nak damaikan tu? Itulah yang mereka tunggu. Al-Muntazar. Iaitu mereka yang dinanti. Dan orang yang dinanti. Siapa dia? Pemimpin dunia yang agung. Pemimpin dunia yang agung. Bukan Abuya. Ingat Abuya pemimpin dunia yang agung. Setengah-setengah orang kata Abuya. Bukan Abuya. Bismillah. Pemimpin dunia yang agung ialah Al-Malik. Al-Malik Al-Mesayah. Malik Mesayah. Al-Masih Dajjal. Jadi sebenarnya back for the future ni, siapa yang akan guna? Yang akan guna ialah pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia yang akan menyentuh aspek security and aspek peace. Aspek keselamatan dan keamanan. Ini perang lah. Kemudian aspek sustainable development. Aspek dari sudut kelestarian alam sekitar, pembangunan dan sebagainya. Kemudian aspek bencana alam, climate change. Ini semua akan masuk di dalam perjanjian masa depan ni. Nak buat macam mana? Siapa yang nak buat? Siapa yang nak memimpin? Jadi Nabi kata kemuncaknya Dajjal. Kemuncaknya Dajjal. Jadi sekarang ni kita nampak mereka sedang apa? Mereka sedang merancang ke arah kepimpinan dia tu keluar, lahir dan memimpin dunia dengan back for the future ni. Jadi sebab itulah dia ada apa? Dia ada climate change, dia ada digital cooperation, kan? Kerjasama digital seluruh dunia, yang private sector, yang government sector, semua sekali akan bergabung. Kemudian dari sudut human right, hak-hak asasi. Ni sekarang ni kita nak dedahkan, kan? Kaki tangan kerajaan dipaksa untuk menandatangani satu perjanjian yang baru. PSPA ke apa? Lebih kurang itulah. Saya pun tak ingat siapa yang tulis apa. Jadi nak sebut kat sini bagaimana disuruh janji, disuruh sign kaki tangan kerajaan. Kalau tak sign boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tak apalah sign, tapi apa ada kat dalam tu tengok. Antaranya bahagian kesihatan. Kita diwajibkan ambil apa saja yang disuruh. Disuruh kita ambil apa pun boleh. Disuruh kita ambil khinzir, cocok dalam badan, boleh. Disuruh kita ambil janin bayi, cocok dalam badan, boleh. Disuruh kita ambil sel kita kata monyet, boleh ambil semua belaka, boleh ambil semua. Walaupun tak darurat, kena ambil, kena ada sign. Dah sign. Benda yang melanggar perlembagaan negara. Perlembagaan negara menjamin kebebasan kita untuk memilih dan menjaga kesihatan kita sendiri. Badan kita. Nak masukkan apa dalam ni, kita kena jaga. Tiba-tiba boleh sign. SSPA. Kita kena sign pula. Sign tu kata tak apalah. Biar ketua jabatan kita buat keputusan. Nak cocok apa kat kita ni. Nak cocok tahi pun boleh. Kalau ketua jabatan kata, pergi cocok tahi, wajib ikut. Kenapa? Tahi itu penyembuh yang terbaik, dia kata. Tahi apa? Tahi daripada khinzir. Tahi daripada janin. Najis. Tahi ini najis lah. Jadi sebab itulah sebut kat sini, bagaimana back for the future ini adalah merupakan tumpuan makar. Makar maknanya perancangan jahat mereka, semua orang pakat sign. Termasuk kaki tangan kerjaan ni nak kena sign ni, samalah sign, pack lah tu juga. Itu semua dia punya planning. Dia punya planning. Jadi kalau rakyat kita cucuk hidung, ikut aja. Cucuk hidung ikut, walaupun hak kita sendiri. Saya yakin tidak ada orang yang mahu diri ni dalam bahaya. Tak ada orang mahu begitu. Kita boleh buat undi lah, pungutan suara kita buat. Berapa ramai di kalangan rakyat kita yang mahu mengikut cucuk vaksin,
KKM. Berapa ramai? Saya cabar KKM buat pungutan suara. Sebab perubatan bukan hanya dengan chemical sahaja. Biochemistry yang ada pada alopati. Bukan itu sahaja. Perubatan ada herba. Perubatan ada tibun nabawi. Dan sunnah. Perubatan ada aspek preventif, al-wiqayah. Preventif. Kita mencegah lebih elok daripada merawat. Jadi perubatan ni ada banyak mazhab. Dia bukan mazhab satu je. Dan benda tu pula benda yang baru nak cuba-cuba je. Baru nak cuba-cuba, dah ramai yang sakit, dah ramai yang mati. Jadi benda-benda ni nak dipaksa. Ini dia disebut sebagai satu perjanjian yang dipaksa janji. Dipaksa ambil. Jadi kita tengok ini inti kepada Summit for the Future. Summit of the Future, sidang kemuncak untuk masa depan ini, dia punya intinya ialah janji, pact untuk menerima apa sahaja yang ada pada kepimpinan dunia. Terima sahaja. Inilah dia. Sebab itulah inti kepada Pact for the Future tadi, Pact for the Future ni inti kepada Summit. Summit of the Future, sidang kemuncak tu inti dia Pact for the Future. Perjanjian masa depan kepimpinan dunia, global leaders. Dan Pact for the Future ni apa pula inti dia? Ni kita kena tahu ni. Kalau kita tak tahu ni, kita akan jadi bola, ditolak sana, ditendang sana, tendang sini. Kan? Dicocok dengan pin dia, buat macam-macam. Maka inti kepada Pact for the Future tadi, perjanjian antara leaders, kepimpinan dunia tadi ialah mereka mahu United Nation mewujudkan dipanggil emergency platform darurat, platform emergency. Platform emergency. Jadi apakah maksud platform emergency ni? Maksud dia platform ini akan memberikan kuasa kepada United Nations Secretary General, Setiausaha Agung United Nations. Kalau sekarang ni Antonio Guterres. Untuk mengisytiharkan emergency, untuk mengisytiharkan darurat at any point, pada masa-masa bila pun, bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Maka Secretary General Setiausaha Agung kepada United Nations, dia mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan mana-mana masa, mana-mana tempat berlakunya apa yang digambarkan sebagai darurat emergency. Maka jadilah Pact for the Future ini menjadi satu platform untuk United Nations meneguhkan kuasanya, meningkatkan kuasanya, mengikat negara-negara dunia supaya ikut di bawah pemerintahan dia. Dia itu siapa? Dia itulah yang kita gambarkan. Sebenarnya yang mereka rancang tadi ialah Malek Messiah. Malek Messiah. Tengoklah nanti. Seperti mana yang kita pernah dengar tentang Pandemic Agreement ataupun Pandemic Treaty. Yang mana di dalam Pandemic Agreement tu ramai orang bantah. Kenapa? Kerana di dalamnya ada banyak dia punya kenyataan-kenyataannya, perkara-perkaranya yang melanggar bukan saja hak asasi manusia, tetapi melanggar keselamatan dan kedaulatan negara. Sekiranya ada kegoncangan di mana-mana, contohnya tiba-tiba berlakulah rakyat daripada Amerika, rupa-rupanya jalan-jalan dekat jalan Masjid India tiba-tiba terbenam, macam rakyat India baru ni. Maka tiba-tiba terbenam tempat lain pula. Maka pada masa itulah mereka boleh mengisytiharkan darurat. Tiba-tiba berlaku banjir, dia boleh mengisytiharkan darurat. Tiba-tiba berlaku hutan terbakar. Hutan terbakar ni orang kampung bakar hutan sikit je, dia kata ni darurat. Dia boleh isytiharkan.
Dan apabila berlaku yang tersebut, kan, maka dia akan mempunyai kuasa ke atas kerajaan-kerajaan. Sebab tu saya sebut tadi, contoh tadi kan, Iran dengan Israel. Israel memang tak nak berhenti perang. Ini saya sebut pada malam ni. Netanyahu tak nak berhenti perang. Minta maaf lah, orang sebut Netanyahu. Bismillah. Sebenarnya bukan Netanyahu. Netanyahu ni patung aja. Sebenarnya belakang dia tu ada Melek Mesayat. Belakangnya tu ada syaitan dan iblis. Di belakangnya tu ada golongan-golongan syura dia yang syura syaitan ni. Netanyahu ni ikut arahan aja. Jadi kita nampak dalam analisa banyak orang kata Netanyahu. Tapi kalau dia kata Dajjal nanti tak masuk ni pula kan, tak masuk TV pula cakap Dajjal ni. Jadi dia pun cakap Netanyahu. Sebenarnya bukan Netanyahu ni. Ataupun kata Sultanul Arifin, Syaitan Yahu kan. Jadi sebenarnya bukan Syaitan Yahu ni ataupun Netanyahu yang tak nak berhenti perang. Sebab mereka memang mula-mulanya bermula daripada kita tengok sejarah sikit. Sebab kita nak kaitkan dengan Pact for the Future ni. Jadi mula sejarahnya, apakah yang ditakuti oleh pihak musuh? Apa yang mereka takut? Mereka takut, satu, orang Islam ada kefahaman yang benar. Apa kefahaman yang benar? Antaranya yang saya nak bacakan di sini, saya bacakan dulu. Sebab tak sempat kita nak urai panjang-panjang, tak sempat masa lah. Yang pertama, kefahaman yang benar ni golongan yang ditakuti oleh musuh. Yang pertama ni, golongan yang ada kefahaman yang sahih. Apa dia? Kefahaman nombor satu, Rabbaniyah. Ni semua daripada Quran dan hadis. Ada banyak hujah. Tak sempat nak bincang-bincang. Rabbaniyah ni maknanya apa? Maknanya bagaimana manusia itu boleh terikat dengan iman, dengan akidah yang mentauhidkan Allah. Maksudnya hatinya bersih, akidahnya lurus, akidahnya hidup. Jadi maknanya Rabbaniyah ni kefahaman. Hari ini kita belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid. Kita kata saya belajar ilmu kalam, belajar sifat 20, belajar tauhid rububiyah, uluhiyah dan sebagainya. Belajar sebagainya, tetapi kita tidak benar-benar merasakan bahawa apa sahaja yang ada di hadapan kita ni sebenarnya perlu dihayati. Perlu dihayati, bukan hanya sekadar kita tahu saja. Kalau kita sekat tahu aja, maka sebenarnya kita tak sampai kepada Rabbaniyah. Sebab tu, apakah inti Rabbaniyah ni? Nombor satu, iman. Lahir daripada hati yang bersih. Iman yang hidup. Akidah yang mentauhidkan Allah. Ini ciri pertama yang ditakuti. Sebab tu orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang menduduk dan mentarbiyah hatinya, tarbiyah rahiyah, sangat ditakuti oleh musuh Allah. Sebab tu hari ini dia cukup tak suka dengan mereka yang membersihkan hati. Golongan sufi dia tak suka. Yang kedua, kefahaman orang yang ditakuti ialah yang alamiah. Orang yang faham Islam, Islam ni bukan Malaysia je. Islam ni bukan Melayu je. Islam ni adalah seluruh dunia, alamiah. Yang kedua, dia boleh bersama, berikat dengan seluruh dunia. Dia jumpa sahabat daripada Thailand, sahabat daripada Brunei, sahabat daripada Singapura, yang mukmin, berpeluk, engkaulah saudaraku, akulah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Satu dunia. Jadi, dia bukan Islam bangsa. Tapi dia Islam alamiah. Ini ditakuti sebab mereka ni akan bersatu nanti. Yang ketiga ialah dia bersifat syumuliyah. Islam dalam bentuk syumul, iaitu Islam nak menegakkan sistem Islam. Ada banyak lagi lah. Ada banyak. Ini nombor satu, ada saya ringkas lah, ringkaskan. Nombor satu ni ada sifat-sifat pemikiran dan kefahaman mereka yang ditakuti, yang digeruni. Yang ini sebab tu dihalang. Orang yang nak tegakkan negara Islam, orang yang tegakkan Islam yang syumul, orang yang nak menegakkan Islam yang hatinya bersih dan akidah yang mentauhidkan Allah, tu semua dia lawan.
Semua dilawan. Semua dideklar sebagai pengganas. Okey, yang kedua yang dibimbang ialah umat Arab bersatu. Umat Arab bersatu itu dia bimbang. Sebab tu perancangan iblis dipastikan setiap negara Arab kepimpinannya ialah diktator. Diktator belaka, cuba tengok siapa yang mimpin. Siapa pakak diktator belaka? Jadi disusun supaya negara Arab duduk di bawah diktator. Dan sekarang ni bila berlaku peperangan antara Iran dengan Israel, maka negara-negara Arab yang ada terpaksa, saya guna quote and quote, terpaksa bersama Israel. Kenapa? Sama ada mereka sekutu Amerika seperti Saudi, ataupun mereka ada perjanjian dengan Israel seperti Jordan, ataupun mereka keturunan Israel seperti Mesir. Jadi umat Arab ni mereka terpaksa bersama dengan Israel. Jadi bila Iran tembak bom, Saudi tembak bom Iran, Jordan tembak bom Iran. Macam itulah lebih kurang. Jadi umat Arab ni dia akan berpecah. Kenapa dia berpecah? Memang dia takut umat Arab bersatu. Bila umat Arab bersatu, Yahudi habis. Habis. Tak kira lah siapa yang tak sama dengan Arab Islam ni, habis. Itu nombor dua yang dia takut. Sebab tu dia berusaha supaya pecah ni. Bermula daripada tahun 2016, mereka dah mula dah dipanggil Deal of Century. Kemudian sampai kepada 2018, 2019, satu-satu negara Arab mula normalisasi dengan Israel di bawah Abrahamic Accord, perjanjian Abraham, dan membawa kepada Abrahamic faith, agama Nabi Ibrahim ataupun millah Ibrahim, bawa sampai ke situ. Jadi negara-negara Arab ni terpaksa bersatu lawan Iran. Terpaksa bersatu. Macam-macam lah sebab dia. Jadi di sini kita lihat benda yang menakutkan. Mereka je sebab tu dia buat macam-macam lah. Jadi sampailah pada tahun 2023, bulan September, Saudi nak normalisasi dengan Israel. Dia dah, Muhammad Salman dah keluar dah soal khabar, kita akan ada kedutaan di Tel Aviv. Amalnya dah normalisasi dengan Israel lah. Itu yang berlaku pada tahun 2023, tahun bulan Oktober. Hamas melancarkan Taufan Al-Aqsa. Dan Taufan Al-Aqsa ni juga mereka benarkan, mereka izinkan. Kenapa? Sebab memang dia nak habiskan semua gerakan Islam Taifah yang ada di Gaza. Maka mereka pun hancurkanlah apa yang ada di sana, di Gaza. Ini semua adalah perkara-perkara yang dibuat berlaku. Kita tengok kronologi dia. Berlakulah kekejaman. Dipanggil genocide, dipanggil jenayah, macam-macam. Tapi terus buat. Sampai sekarang tak ada apa-apa berlaku. Maka akhirnya dah setahun. Dah. Semalam cukup setahun, 7 hari bulan Oktober. Hari ini dah 8. Maka tiba-tiba Israel tak boleh kalahkan Hamas. Maka dia nak buat lagi, dah malu dah. Maka dia pun buat perkara-perkara nak provoke Iran. Mula-mula dibunuhnya General Sulaiman, dibunuhnya ambassador, kedutaan di Syria. Kemudian dibunuhnya Ismail Haniyah di Tehran. Dibunuhnya pula Hasan Nasrullah. Sekarang ni dibunuh pula pimpinan Iran dan Hizbullah. Dibunuhnya pula ramai lah. Jadi nak sebut kat sini, dia provoke dan akhirnya Iran tak boleh nak tahan dah. Walaupun dia nak tahan kalau boleh, dia pun serang. Dia serang, maka dia akan bawa pada peperangan yang lebih besar. Kenapa peperangan lebih besar? Bukan supaya berlaku perang yang hebat sangat habis, supaya akan berlaku peace, iaitu peace yang akan dibawa oleh pimpinan dunia yang baru. Pimpinan dunia yang baru siapa? Pimpinan dunia baru? Itulah Malik Musayak yang mereka nak datangkan. Malik Musayak inilah yang akan menyatukan, yang akan membawa kepada keamanan sejagat. Olok-oloknya macam itulah. Jadi apabila berlaku pada hari ini, itu perancangan jahat mereka, saya sebut ni. Tapi perancangan jahat Allah macam mana?
Tiba-tiba bila dia serang, berlakunya serang Gaza habis semua tu, tiba-tiba Israel kehilangan 2 senjata dia. 2 senjata hilang. Apa dia? Yang pertama sekali, senjata yang menyatakan bahawa Israel ni kebal. Israel ni kebal. Israel ni ada nuklear. Israel ni ada Amerika, NATO, support dia, sokong dia. Di belakang Israel ada Jerman, di belakangnya ada Perancis, di belakangnya ada Kanada dan sebagainya. Di belakangnya ada Australia, di belakangnya ada New Zealand, macam-macam lah. Jadi Israel ni kebal. Maka sekarang ni bila Israel kena bom dengan Iran, kena bom dengan Hizbullah, kan? Ataupun bila Israel tak boleh nak kalahkan Hamas, maka kekebalan Israel diragukan. Maka orang Islam dah mula nampak, oi, Israel ni hebat-hebat dia pun dah kena bom dah menangis dah lari-lari dah. Nombor 1, senjata dia yang menyatakan Israel kebal ni habis, hilang. Dia punya kewibawaan jatuh. Yang kedua, kan, dia dah tak boleh dah nak jadi victim. Nak play victim. Play jadi mangsa. Dia menjadi mangsa. Seolah-olahnya dia mangsa. Iran serang aku. Kan. Jadi aku berhak mempertahankan diri aku. Hizbullah serang aku berhak mempertahankan diri aku. Dulu berlaku Holocaust, atuk nenek aku dibunuh, sebagainya. Maka aku berhak mempertahankan diri aku. Ni Yahudi, Zionis kata. Sekarang ni dah tak ada dah. Sebab dia dah bunuh Gaza, dia dah tembak Gaza. Dia dah bunuh orang dekat hospital. Dia dah tembak anak-anak hidup-hidup dengan sniper di kepala. Tidak ada dah istilah mangsa. Dunia dah tak nampak dah Israel sebagai mangsa. Tapi Israel sebagai pelaksana jenayah. Jenayah perang, genocide. Jadi senjata dia nak jadi mangsa dah hilang. Ini semua perancangan Allah. Perancangan jahat dia tak macam itu. Tapi perancangan Allah, dia jadi pula satu dunia condemn dia. Satu dunia. Yang tak condemn-nya orang yang kena paksa je, yang jadi sekutu Israel dia. Jadi maknanya sampai peringkat sekarang ni, banyak penganalisa kata Israel akan hancur. Israel akan hancur. Jadi sebenarnya memang Israel akan hancur. Tapi kehancuran Israel akan membawa kepada pemerintahan Dajjal. Pemerintahan Dajjal. Jadi maknanya sebab tu dia buat perang ni, supaya Dajjal keluar dan menjadi pendamai. Menjadi pendamai, menjadi orang yang akan membawa keamanan ekonomi. Ekonomi runtuh, dia baiki ekonomi. Kan? Peperangan, dia bawa kedamaian dan keamanan. Macam-macam lah. Jadi sini kita lihat hala tujunya macam tu. Dan hala tuju macam itulah. Fact of the future ni, atau fact for the future ni, adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita faham, di mana di situ akan ada satu kuasa yang diberi kepada United Nations. Sekarang kepada United Nations lah. Lepas ni dia akan bagi kepada pemimpin dia. Siapa dia? Raja dia. Siapa raja dia tu? Kita panggil Dajjal lah. Nak sebut nama orang sakit sensitif. Raja mana ke, king mana ke apa, sensitif pula. Tak payah sebut dah. Dia sebut Dajjal aja. Maka emergency platform inilah. Sebab itulah inti kepada emergency platform. Inti kepada emergency platform pula. Tadi emergency platform inti kepada perjanjian masa depan. Perjanjian masa depan tu inti kepada sidang kemuncak masa depan. Baik, apa adakah inti kepada kata-kata platform tadi, emergency platform tadi? Apakah inti dia? Iaitu intinya ialah mereka akan ada kuasa, dan kuasa itu ialah kuasa baru, iaitu United Nations akan diubah menjadi satu struktur yang baru. Dah sempena 80 tahun, lebih kurang macam itu. Maka apa yang ada ialah satu yang disebut, dia akan ada satu kuasa yang boleh mengisytiharkan darurat. Saya nak bayangkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa maksud pengisytiharan darurat. So, pengisytiharan darurat ini samalah seperti dalam perlembagaan negara. Dia dipanggil perkara 150. Perkara 150 perlembagaan persekutuan, iaitu proklamasi darurat. Proklamasi darurat. Jadi ini siapa punya? Siapa punya kuasa ni? Kalau negara kita, orang yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi sekali ialah yang di Pertuan Agong.
Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila Yang di-Pertuan Agong, ini perkara 150 kurungan 1. Apabila ataupun jika Yang di-Pertuan Agong kan berpuas hati dengan suatu darurat besar yang sedang berlaku, yang menyebabkan keselamatan, ekonomi, ketenteraman awam dan sebagainya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan satu proklamasi darurat dengan membuatkan dalamnya satu pengisyaharan. Satu pengisyaharan. Adalah lagi bawah macam lagi lah kan. Jadi maknanya kalau kat Malaysia ni, yang boleh mengisytiharkan darurat ialah ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar. Sekarang. Jadi apabila berlakunya platform emergency yang telah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dunia ini, maka Agong tidak lagi ada kuasa yang sebagainya, tetapi kuasa akan diberi kepada United Nations Security Council, Setiausaha Agong United Nations. Kalau sekarang ni Antonio lah, si Antonio tu. Jadi nak sebut kat sini kan, maka Malaysia hilanglah kedaulatannya. Malaysia hilanglah kedaulatannya. Walaupun mereka tak namakan sebagai global tyranny, global government, totalitarian, ataupun dia tak panggil lah mulkan jabarian, dia panggil multilateralism, maknanya kepimpinan yang menyeluruh, global governance disebut, walaupun dia tak panggil lah global government totalitarian diktator, tetapi sebenarnya itulah hakikatnya. Dengan adanya platform emergency ini, maka dia akan memudahkan ataupun memperkuatkan kuasa United Nations. Siapa United Nations ni? Di belakangnya raja dia. Raja dia siapa? Raja dia itulah Al-Masih Dajjal, Malik Messiah yang akan dia isytihar nanti. Jadi maka di situlah kuasanya. Maka bila perang, dia boleh arahkan perang berhenti. Dia arahkan perang berhenti. Iran cukup, jangan hantar bom kat Israel. Kita nak jaga keamanan. Israel cukup, jangan lawan lagi dah Iran. Israel diam. Netanyahu kena tangkap, contohnya. Kemudian Hamas, dan kamu letak senjata, jangan jadi pengganas. Maka dia akan jadi orang yang menguasai semua. Iran pun dia kuasa, Israel pun dia kuasa, Hamas pun dia kuasa, orang beriman pun dia kuasa, orang Islam, semua satu dunia dia kuasa. Ini bahagian peperangan peace and security. Dia akan ada kuasa ni. Kalau sekiranya Iran tak nak, aku nak serang juga Israel, aku nak serang juga, maka dia akan hantar tentera-tentera United Nations yang merupakan tentera yang paling besar di dunia ni. Tentera bersekutu yang paling besar ialah tentera United Nations. Sebahagiannya tentera dari Malaysia, sebahagiannya tentera daripada Indonesia. Akan lawan dengan Iran atas arahan United Nations Secretary General ataupun pemimpin mereka. Kalau ditukar model United Nations, dia nak tukar dah ni. Nak tukar dah. Disebut dalam bincang-bincang dia orang nak tukar. Kita dah 80 tahun ni, kita nak kena tukar model kepimpinan United Nations. Siapa dia? Raja yang paling berhemmah, yang paling berakhlak, yang paling baik. Siapa dia? Itu Malik Messiah. Siapa Malik Messiah? Nanti kita jumpa lah, tengoklah. China pula. China pula nak kontrol sini-sini. China pun dia tunjuk je China. Kamu pun diam, jangan perang. Negara yang miskin, dia datang bawa emas, bawa ekonomi. Negara yang ni semua, tapi syarat satu saja syarat dia, semua mesti mematuhi keseluruhan charter yang ada dalam United Nations sekarang, yang akan diubah dengan lebih kejam lepas ni. Termasuklah One World Religion. Termasuklah untuk menyesatkan iman dan Islam orang-orang yang ada. Inilah mereka dah mula dah fikir dah model baru ni. Model baru United Nations dah 80 tahun ni. Dah dekat-dekat 80 tahun ni dia kata. Maka model baru apa? Dia nak buat sistem keuangan baru. New Bretton Woods model. Maknanya sistem keuangan yang baru dia nak buat. Sistem keselamatan yang baru dia nak buat. Semua nak buat baru. Melalui Pact for the Future, iaitu perjanjian untuk masa depan. Dan siapakah
sebenarnya yang akan menjadi tadi tu, itulah yang mereka rancang. Malik Messiah yang kena keluar tahun ni atau tahun depan. Ini planning dia orang. Sebab tu dia mula provokasi Iran supaya Iran serang Israel. Supaya bila Iran serang Israel, maka pada masa itu kan akan menjadi besar. Rusia pun akan tolong Iran. China pun akan tolong Iran. Akan jadi besar. Amerika akan tolong Israel. Jadi besar-besar-besar. Semua orang takut. Meletup sebiji pula. Nuklear kat mana-mana sebiji yang kecil je meletup. Katakanlah. Maka keadaan menjadi huru-hara. Menjadi ketakutan. Ekonomi menjadi punah. Kesihatan merebak virus baru yang apa-apa dah. Macam-macam. PKP sana sini. Jadi akhirnya tak boleh kita, dia kata, kena ikut kepimpinan dunia yang baru. Kena ikut kepimpinan dunia yang baru. Siapa kepimpinan dunia yang baru ni? Itulah yang disebut sebagai Malik Messiah oleh Yahudi Zionis. Malik Messiah. Kita pun kenal tahu. Oh, inilah dia. Nampak tak? Jadi semuanya ke arah melahirkan kepimpinan yang baru ni. Untuk nak menerajuk perang. Jangan ada peperangan dunia yang ketiga. Jangan ada peperangan dunia yang ketiga. Maka pada masa itulah seluruh dunia kepimpinan-kepimpinan akan taat kepada kepimpinan yang satu. Sebab itulah sekarang ini dia ada seolah-olah yang dipanggil World Doomsday Clock. Jam kehancuran dunia. Doomsday. Yang diketuai oleh siapa? Yang diketuai oleh King Charles. Yang diketuai oleh King Charles. Yang mana dia menyatakan bahawa dunia ini akan menjadi rosak, akan menjadi hancur, sama ada sebab climate change, sebab bencana alam, ataupun sebab ekonomi, ataupun sebab orang bergaduh sana sini, perang sana sini, apa saja macam-macam, penyakit lah dan bagai-bagai. Maka kita nak kena kembali kepada sistem pemerintahan yang tersusun, dipanggil good governance of the world. Jadi maka ketika itulah mereka akan buat great reset yang digambarkan. Great reset yang digambarkan. Jadi maknanya Pact for the Future Summit yang sekarang ni sebenarnya ialah untuk dia apa? Untuk dia lahirkan satu kepimpinan baru. Kepimpinan yang digambarkan oleh Nabi sebagai apa? Sebagai mulkan jabarian, pemerintahan yang memaksa secara totalitarian. Jadi semua ke arah situ. Jadi Pact of the Future ni, kerajaan-kerajaan dunia akan terpaksa ikut. Dan kemudian yang lain-lain semua tu akan ikut. Akhirnya perang ni dia kontrol. Dia akan cakap, Iran jangan hantar dah peluru pandu. Kalau kau hantar, habis kau kena kepung, kena sanction, kena boycott, kemudian kena serang pula. Contohlah. Jadi nampak tak? Sebenarnya ke arah situ. Sebab tu perkara ni Allah SWT dah gambarkan dalam apa yang berlaku kepada kita ni, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya dalam ayat 14:47. Tengok ayat 14:47. Apa Allah sebut dalam 14:47? Itu surah Ibrahim ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Oleh itu janganlah kamu sangka bahawa Allah memungkiri janjinya. Jadi maknanya 1446 ni, 1446 ni tahun kita ni sekarang ni, tahun yang mana mereka merancangkan semua perancangan jahat dia. Dia nak menguasai ketua-ketua negara, dia nak menguasai ekonomi dunia, dia nak menguasai ekonomi peperangan peace dunia, dia nak menguasai kesihatan dunia, dia nak menguasai alam, bencana-bencana alam semua. Dia nak mewujudkan disebut platform. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam summit baru-baru ni, digambarkan apa? Di WEF, World Economic Forum, bersama dengan The Club of Rome, telah menggesa United Nations mengisytiharkan emergency, global emergency, planetary emergency. Saya baca sini Dia telah menyuruh supaya mengisytiharkan
a planetary emergency. Maknanya planet di dalam darurat kepada planet ni seluruh dunia. Jadi Club of Rome telah menggesa United Nations supaya mengisytiharkan apa dia, a planetary emergency. Kecemasan kepada global ni. Planet, seluruh planet. Disebut planet lah. Kecemasan dia. Maknanya, dia punya inti kepada semua platform semua tu, pengisytiharan. Ini dia punya plan action. Pengisytiharan. Bahawa planet ni, bumi ni dalam emergency. Kenapa emergency? Perang. Tak habis-habis. Dekat Palestin makin besar. Iran masuk. Rusia masuk. Amerika masuk. Arab, negara Arab semua pun dah perang, pakat pertahankan Israel. Semua pakat pertahan Israel. Kenapa? Sama ada dah janji dengan Amerika, sekutu dia, ataupun dah janji dengan Israel, seperti Jordan dan sebagainya. Jadi, masing-masing dah ada keterikatan masing-masing, sehingga akhirnya mereka akan memerangi. Jadi, Arab akan memerangi Iran. Iran akan ditolong pula oleh Rusia. China kata. Jadi peperangan makin besar. Kemudian masalah pandemik, penyakit monkeypox lah. Kan? Apa-apa pox lah, tak kira lah. Kan? Semua pula makin besar. Penyakit makin menjadi pandemik pula. Kemudian ekonomi pun jatuh. Kemudian alam sekitar pun susah, dah banyak hujan, banyak banjir, macam-macam berlaku. Taufan lah, ribut lah apa. Maka disaster, semua disaster ni, dia kata ini semua menunjukkan planet kita, bumi ni, global ni sedang diancam dengan darurat. Maka dia kata kita kena isytiharkan planetary emergency. Ini yang disebut oleh Club of Rome, yang disebut oleh World Economic Forum dalam sidang kemuncak Back of the Future pada yang baru lepas. Jadi maknanya peperangan, ekonomi, masalah peperangan, masalah kesihatan, masalah bencana alam, masalah sosial, semua masalah menunjukkan planet kita ni sedang dalam darurat, emergency. Maka dia kata kita kena isytiharkan planetary emergency. Nampak macam cadangan tak? Itulah yang dia nak buat. Jadi bila bumi ni menjadi emergency, platform emergency, maka ketika itulah akan masuklah Back for the Future, perjanjian masa depan ini, bahawa semua kena duduk di bawah. Sekarang ni dipanggil Secretary General of United Nations. Secretary General of United Nations sekarang. Tapi lepas ni dia akan menjadi Malik Messiah, Raja Al-Masih. Raja Al-Masih. Jadi sebab itulah Allah gambarkan dalam 1447 tahun depan. Isyarat untuk tahun depan. Apa Allah gambarkan? Fala tahsabannallah mukhlifa wa'dihi rusulah. Ini penting Apa dia? Oleh itu janganlah kamu menyangka Allah mungkir janji. Jadi semua dah kepung ni. Kesihatan, peperangan, ekonomi, balak bencana, bencana alam, bencana sosial, bencana pun kepimpinan, semua bergaduh macam-macam. Jadi tengok macam bumi ni dah nak habis dah, tak ada apa. Maknanya Islam ni kena tindas lah. Jadi kalau adalah orang Islam yang nak tolong Palestin lepas ni, maka mereka akan diperangi oleh United Nations. Mereka akan diperangi oleh Dajjal. Jadi sebab itu ada orang kata Imam Mahdi ni dia akan dituduh sebagai pengganas sebab memang dia dah kontrol semua. Dia dah kontrol semua. Ini dah sudut apa yang mereka rancang. Saya tak sebut lagi Quran dan hadis ada. Quran dan hadis ada. Akan sampai satu waktu sebelum berlakunya kiamat, di mana orang-orang pembohongan dan penipuan akan berleluasa. Orang yang baik akan cakap jahat. Orang yang jahat akan cakap baik. Kan ada hadis tu. Maknanya orang yang baik tu dah tak ramai. Dia kata jahat. Dia kata pengganas. Kalau kita faham
hadis tu secara tersurat macam itu, bengonglah kita. Fikirlah sikit, tengok apa yang berlaku ada di sekitar. Itulah maksud Nabi. Ada orang kata, mana hadis yang ni? Mana hadis yang? Tak faham no? Kita tengok sungguh-sungguh. Berlakunya, kan, umat Yahudi pecah 71, 72, orang Islam pecah kepada 73. Daripada 73 itu, satu aja yang Allah redha masuk syurga. Lain semua sesat. Lain semua sesat. Adalah Yahudi pecah, sesat. Nasara pecah, sesat. Orang Islam pecah, sesat. Satu je. Kemudian dalam ayat Quran pula kata, sekiranya kamu mengikut majority, wa in tuti aksaran nas man fil ard, kamu mengikut majority yang ada di atas muka bumi ni, maka kamu akan disesatkan. Jadi Allah sebut majority, maknanya orang yang duduk dalam perjuangan kebangkitan ni minoriti. Mana tak minoritinya? Seluruh tentera dunia ni duduk di bawah dia. Ekonomi yang baru dia duduk bawah, semua duduk bawah dia. Yang duduk ni, yang berjuang ni minoriti je. Jadi sampai kita rasa, macam mana ni? Kita dah tersepit. Pergi sana luka, pergi sana cedera, pergi sana meninggal mati. Tak boleh. Umat Islam tak boleh dah. Nak lari riba tak boleh, nak lari daripada kesihatan tak boleh lari dah. Dah tersepit di mana-mana. Nak bayangkan tu perancangan jahat dia orang tu. Perancangan jahat dia orang macam itu. Jadi kita ingat macam mana? Kita pun nak betul Allah gambarkan 1447. Tahun depan. Isyarat Allah apa? Fala tahsabannallah. Janganlah kamu sangka Allah Ta'ala memungkiri janjinya kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun tuntiqam. Allah ni yang maha berkuasa. Allah yang maha mulia. Allah yang maha hebat. Kemudian kita tanya, apa janji Allah? Itu surah Ibrahim ayat 14-47. Tahun depan kan Allah sebut pasal janji. Apa janji Allah tu? Tengok surah An-Nur ayat 55. Buka surah An-Nur ayat 55. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyriku nabi syai'a wa man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun. Ini janji Allah. 1447 kan, surah Ibrahim ayat 1447 Hijriah, seolah-olahnya lah lebih kurang kita kata isyarat Allah tu. Jangan kamu sangka Allah mungkir janji kepada janji yang telah diberikan kepada rasul-rasulnya. Allah ni maha perkasa, Allah ni maha berkuasa untuk mengalahkan siapa-siapa. Jadi maknanya walaupun kita kena kepung dengan macam-macam ni, perancangan jahat mereka ni, peranglah, dengan kesihatan lah, masalah kerja, masalah ekonomi, semua ni, jangan rasa Allah mungkir janji. Apa janji Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Jadi Allah berjanji kepada sebahagian daripada kamu yang beriman ni dan yang beramal soleh. Apa janji dia? Bahawa Allah akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi ini. Jadi Allah janji apa? Orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang tetap sabat ala talikut jihad, ala talikut dakwah, wa talikut tarbiyah tadi, Allah janji kemenangan. Kemenangan. Apa kemenangan tu? Kamu berkuasa di atas muka bumi ini. Maknanya jadi khalifah. Sebagaimana iaitu Allah telah menjadikan sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Jadi maknanya Allah janji apa? Allah akan bagi menang kepada mereka yang betul-betul nak bangkit ni. Walaupun dikepung dengan pelbagai perkara. Allah janji menang.
Jadi kita nak kena yakin dengan janji Allah. Sebab tu hari ni kita duk tengok viral video lah, viral macam-macam viral. Kita terlupa janji Allah ni. Ini yang kita kena tengok. Ini kita kena tengok. Ini yang kita kena faham. Bagaimana sesungguhnya ini janji Allah yang benar, yang benar. Yang akan berlaku tak lama dah. 1447 Allah dah kata tentang janji dia. Maka bermulalah 1446 ni diserang. Kita bersedia baca 1447. Kan? Maka pada 1447 tu orang Islam akan mula bangkit. Jadi 1447 ni kan, tahun bila? Kalau tahun Masihinya, tahun depan lah, 2025. Jadi kita ni sekarang ni yang kita nampak ni perancangan jahat semua ni menunjukkan bahawa kita kena persiapkan diri kita untuk menerima janji Allah, melayakkan diri kita mendapat janji Allah, kemenangan. Kita kena layakkan diri kita. Macam mana nak layak diri kita? Itulah kena kembali kepada sunnah Nabi. Jihad, dakwah dan tarbiyah. JDT. Bukan Darul Takzim. JDT, kita kena tingkatkan, berada dalam suasana berjuang, suasana berdakwah, suasana mentarbiyah, suasana membina kekuatan. Barulah kita kata, kita faham. Jadi tengok Iran lawan Israel. Kita tak nampaklah nak cerita pasal Iran salah, Iran betul, Israel jahat apa. Kita tak nampak dia. Kita nampak bagaimana sebenarnya segala yang ada di hadapan kita ni, rupa-rupanya tanda-tanda kebangkitan dah semakin dekat. Maknanya apa? Maknanya kita nak kena bersedia. Bukan kita nak membebel-bebel kan, hu ni haram ke, hu ni harus ke. Kan? Kita nak bergaduh sana, bergaduh sini, tahlil ni bid'ah tak bid'ah. Kita ada tanggungjawab untuk membina kekuatan iman, kekuatan ukhuwah, kekuatan wahdah, penyatuan umat. Kekuatan untuk kita bangkit. Sebab tanda-tanda dah ada dah. Tanda-tanda dah ada dah. Banyak dah semua Allah tunjuk. Dan Allah dah gambarkan dekat sangat dah. Allah cerita pasal janji 1447. Maknanya dekat sangat dah. Setahun tak sampai. Ini yang kita kena faham. Jadi bila kita meneliti perkara yang ada di depan kita, kita tidak hanyut dengan arus. Kita tak hanyut dengan arus. Kita duduk berpegang dengan prinsip yang ada dalam Quran, yang berada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita faham ni. Jadi sebenarnya Allah nak bagi kita menang. Dan kemudian kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala, isyarat Allah lah, ayatnya yang tersirat isyarat dia. Apa isyarat dia? 1446, 1448. Tadi 447 kan? Maknanya janji Allah, maknanya kita mula bangkit. So 1447 ni, 2025 ni, umat Islam mula bangkit. Masuklah. Minta maaf lah. Allah izin batuk. Allah nak suruh berhenti ni. Apa dah ni? Wah, pukul 11. Allah nak suruh berhenti sebenarnya ni. Bismillah. Maka 1448 Allah menggambarkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardh was samawati wa barazu lillah al-wahidil qahhar. Ingatlah pada hari bumi ini diganti dengan yang lain. Jadi maknanya ini cerita pasal hari kiamat. Tapi dalam konteks tersirat kita pada hari ini, Allah nak mengisyaratkan bahawa insya-Allah bumi akan diganti dengan yang lain. Maknanya kekejaman-kekejaman, kejahatan-kejahatan,
mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah. Kejahatan-kejahatan itu akan bertukar. Ingatlah pada hari yauma tubaddalul ardh. Ingatlah pada hari di mana bumi itu dibalikkan, dibalik. Iaitu diganti dengan yang lain. Maknanya kalaulah sekarang ni mulkan jabarian, dia kontrol peperangan, dia kontrol ekonomi, dia kontrol kesihatan, dia kontrol semua sekali. Semua sekali dia kontrol. Maka Allah akan terbalikkan. Terbalikkan maknanya lepas ini yang akan bangkit ialah al-Islam. Islam yang akan kontrol. Islam yang akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, keamanan. Demikian juga langit. Langit pun sama. Maksudnya bumi dan langit akan berubah. Akan berubah. Maksudnya Allah kata janji ni, surah Nur tadi, ayat 55 tadi, surah An-Nur ayat 55 tadi, Allah akan bagi kuasa, kemenangan pada umat Islam. Jadi, ayat seterusnya tadi, 1448, Ibrahim 48 tadi, Allah kata, Allah akan terbalikkan bumi. Terbalik ni Allah pusing. Bukanlah maknanya kiamat. Kiamat tu yang tersurat tu kiamat lah. Tetapi dah sebut kat sini, yang tersiratnya akan berlaku kemenangan. Umat Islam yang ditindas, umat Islam yang ditakut-takutkan tadi, umat Islam yang dicengkam, umat Islam yang diboykot, umat Islam yang miskin, umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang ditangkap, umat Islam yang macam-macam dibuat tadi. Maka akan berlaku terbalik. Umat Islam akan menang. Maka bermula 1448. Kemenangan dari persiapan pada tahun 1447. So 1447 ni, 2025 ni, kita mula prepare. Maka akan berlaku pertembungan sehingga bumi akan terbalik. Maksudnya Islam akan menang. 1448 tu. Bukan saya nak sebut tahun tu, tak. Ni dia punya fasa dia tu. Fasa dia. Bukan tahun, fasa. Kita cerita dia punya fasa-fasa. Jadi, Islam akan menang. Akhirnya, berkumpullah seluruh manusia. Wabarazu lillah al-wahidul qahar. Maka bahkan berhimpunlah manusia itu menghadap Allah. Maknanya mengagungkan Allah, menyembah Allah dengan aman damai. Al-wahidul qahar. Allah yang an-asa dan Allah yang maha perkasa. Allah yang al-qahar, yang maha perkasa. Yang maha perkasa namanya Allah boleh kalahkan lah orang jahat tadi. Jahat-jahat tadi. Jadi sebab tu pada hari ini kita kena faham. Bila kita melihat Quran, melihat hadis, kita nampak, oh ya Allah, Allah nak bagi isyarat kat kita begini. Allah nak bagi kita petunjuk begini. Apa nak kena buat? Itu penting. Ni yang saya nak simpulkan ni. Apa nak kena buat? Maka kita kena kembali bersama-sama dengan mereka yang berjuang. Sebab perjuangan itu adalah perjuangan yang akan membawa kepada kemenangan. Perjuangan apa? Bukan perjuangan menaikkan nama Malaysia menjadi nombor 1 dalam bola sepak, nombor 1 dalam sukan, nombor 1 di dalam macam-macam. Tak. Kita nak membina kekuatan umat sehingga Allah melayakkan kita untuk mendapat kemenangan. Allah layakkan kita mendapat kemenangan. Jadi kita kena bina kekuatan umat. Macam mana? Kita kena duduk di dalam jihad, dakwah dan tarbiyah. Macam mana nak pergi? Kalau hari ni kita tak jumpa lagi, siapa yang nak bincang? Mari sama-sama kita bincang. Datang kita bincang sama-sama. Kita bincang sama-sama, tengok nak buat macam mana. Kan? Jadi hari ni banyak pandangan, banyak sangat pandangan. Tak apa, beza pandangan, jangan sampai kita bergaduh. Kita beza pandangan, senyum je lah. Tak apa, tu pandangan awak, ini pandangan saya. Kita boleh beza pandangan selagi di dalam kerangka Quran dan hadis sunnah Nabi. Selagi dalam kerangka tu kita beza pandangan, tak ada masalah. Tapi jangan bergaduh, jangan paksalah ikut si kita nak kena ikut pandangan kita. Jangan macam tu. Jadi ini yang kita nak kena tengok. Yang kita tengok balik tentang apa yang berlaku. Sebab tu apa yang berlaku di sini, bila melihat Iran menyerang Palestin, melihat
menyerang Israel, dan kemudian Israel menyerang Palestin dan sebagainya. Kita bukan tengok hanya sekadar ini peperangan, percaturan dan sebagainya. Kita tengok macam gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya itulah ke arah persiapan Allah untuk keluarnya raja dia, dan persiapan Allah untuk kita persiapkan diri kita, dan kemudian untuk kita menang. Sebab janji Allah kita menang. Jadi ini berita baik. Berita baik. Itulah insya-Allah sikit sebanyak bagi mereka yang baru masuk, mungkin baru dengar, saya minta lah kalau boleh dengar daripada awal, kerana pada malam ni kan, tajuk kita ni sebenarnya agak complicated sikit. Sebab dia ada campur dengan sejarah, ada campur dengan konspirasi Pakatan Jahat, ada campur dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku hari ini, ada campur-campur juga dengan apa yang Allah bagi petunjuk, bagi isyarat kat kita dengan ayat-ayatnya, apa yang Nabi bagi petunjuk, bagi isyarat dengan hadis-hadisnya yang diurai oleh para ulama yang mengkaji, bukan ulama yang mengkeji, yang mengkaji. Macam tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan yang baru masuk ni, cubalah tengok balik, ulang balik dengar, mudah-mudahan boleh faham. Saya cuba sampaikan semampu yang boleh dengan izin Allah, dan mudah-mudahan apa yang Allah bagi kita sama-sama dengar, sama-sama cuba faham malam ini, akan dapat membuka satu pandangan yang lebih jelas tentang apa yang berlaku, dan mudah-mudahan kita tidak ikut arus. Ikut arus kita duk bincang pasal siapa betul, siapa salah, kita bincang pasal apa-apa, rupa-rupanya Allah nak suruh kita persiapkan diri kita. Banner diri kita ni, dalam sunnah. Sunnah apa? Kita kena berjuang dalam jihad fisabilillah. Kita kena duduk dalam dakwah. Dakwah ni apa? Dakwah ni ajak orang kepada Allah, ajak diri kita kepada Allah, anak-anak, keluarga, ajak orang kepada Allah, masyarakat. Kemudian kita ajak kepada kebaikan. Kemudian tarbiyah. Tarbiyah ni maknanya bukan cakap aja, kita kena tingkatkan diri kita, hati kita, pemikiran kita, ibadah kita, akhlak kita. Jadi kita kena bersedia. Bila kita boleh bersedia, alhamdulillah, kita berada di atas jalan yang benar. Taklah ikut arus. Kalau kita ikut arus ni, tak habis-habis cerita. Lepas pukas, pulas. Lepas pulas, pukau. Lepas pukau, tak tahu apa pula yang keluar. Kan? Jadi macam-macam, lepas satu. Jadi kita pun sibuk, fikir tengok sini. Banyak masa kita habis. Sedangkan kita dengan Al-Quran jauh lagi. Kita dengan zikrullah jauh lagi. Kita dengan makrifat Allah, nak kenal Allah jauh lagi. Kita nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang jahat-jahat ni pun jauh lagi. Banyak benda kita tak buat lagi. Kita dengan ukhuwah sahabat-sahabat pun jauh. Masih lagi ada hasad, dengki. Masih ada lagi su'uzzon, buruk sangka. Tak boleh nak bertoleransi, tak boleh nak berlapang dada. Banyak lagi. Sifat-sifat ukhuwah kita tak ada. Macam mana kita nak diberi kemenangan? Macam mana kita nak layak menang? Sedangkan banyak lagi sifat-sifat yang sepatutnya ada, tak ada. Inilah kita sedih. Kita sedih pada diri kita sendirilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang sentiasa berada di atas hidayahnya, taufiknya, inayahnya, di atas rahmatnya, dan di atas barakah perjuangan. Kita doalah supaya Allah sentiasa memperdalamkan ikhlas kita. Dan akhirnya, Allah memberikan ma'unahnya, bantuannya, nusrahnya. Allah memberikan kepada kita karamah untuk kita mengalahkan Al-Masih Dajjal dan sekutunya. InsyaAllah. Aku li qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك ومثال شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إسلام المسلمين
والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن، وخصوصا في فلسطين وفي الأقصى وفي ماليزيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, siapa yang masuk lambat, kalau boleh dengar daripada awal lah, InsyaAllah mungkin boleh faham. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.